Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kemah besar tanpa pejuang. Sudah diagak, cemuhan Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhriz Mahathir baru-baru ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima balasan yang sama. Tangan yang berani menghunus keris maka perlu bersedia untuk tertikam dengan senjata sendiri, kata Ahli Parlimen Pasir Gudang Pakatan Harapan Hassan Karim. Beliau berkata Mukhriz Mahathir berhak untuk bercakap bahawa masa Anwar Ibrahim sudah berlalu dan Pakatan Harapan perlukan pemimpin baharu. Namun katanya beliau juga ada hak yang sama untuk mengulas komen Mukhriz itu. Hassan mengingatkan cuma Mukhriz Mahathir elok juga menyedari betapa ramai rakyat biasa sama ada anggota PKR atau bukan, penyokong PH atau bukan yang terluka di hati apabila ayahanda kepada Mukhriz bersikap mungkir janji kerana enggan melepaskan jawatan Perdana Menteri yang telah dijanjikan kepada Anwar Ibrahim. Katanya Mukhriz boleh cakap apa sahaja untuk memperkecil dan memperlekeh Anwar Ibrahim sebab pengerusi Pakatan Harapan itu berjiwa besar untuk terganggu dengan kata-kata yang dilontarkan oleh anak Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Menurut Hassan, Anwar melengkuk di penjara selama 11 tahun kerana berani bersuara untuk rakyat sedangkan Mukhriz tidak pernah mengalaminya walau semalam pun. Hassan menempelak ahli parlimen Jenin itu yang hanya ada 4 ahli parlimen di seluruh negara mempersenda dan memperkecil kekuatan sokongan Anwar Ibrahim yang mempunyai lebih 30 ahli parlimen keadilan dan lebih 90 ahli parlimen Pakatan Harapan keseluruhannya. Selama-lama Anwar Ibrahim yang dikatakan oleh Mukhriz Mahathir bahawa masanya sudah berlalu, hari ini dia masih menjadi Presiden Keadilan, pengerusi Pakatan Harapan dan ketua pembangkang di parlimen. Manakala sehebat-hebat Mukhriz anak bangsawan ini, dia tidak dapat menyembunyikan fakta sejarah bahawa 2 kali dia dijatuhkan sebagai Menteri Besar Kedah di pertengahan jalan, sindirnya. Kata Hassan, beliau bukan suka sangat hendak menulis cerita-cerita seperti ini. Tetapi apabila Mukhriz Mahathir berani bersuara celupar dan kurang adab, maka dia perlu menerima ulasan seperti ini, tegasnya. Bukan itu sahaja yang disebut oleh Mukhriz, beliau juga bercadang akan meletakkan 120 calon di kerusi parlimen. Katanya ia strategi untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 dan membentuk kerajaan. Pada pilihan raya umum ke-14 ketika Bersatu bertanding 52 kerusi parlimen dan dengan jentera Pakatan Harapan, parti itu hanya berjaya memenangi 13 kerusi sahaja iaitu 25%. Agak-agak berapa kerusi yang mampu dirampas jika Pejuang bertanding sendirian. Jika kita gunakan sifir yang sama, Pejuang akan mendapat 30 kerusi parlimen. Sudah pasti, parti itu berharap akan dapat tambahan kerusi yang mungkin dimenangi Warisan di Sabah. Itu pun tidak mungkin mencukupi walaupun Warisan memenangi semua 25 kerusi parlimen Sabah. Mustahil ia berlaku. Inikah parti yang dikagumi Ketua Amanah Bukit Bintang Ahmad Asri Talib kononnya memiliki singa Asia. Sehingga kan beliau membuat analogi pelepah pisang yang tidak gugur walaupun sudah tua sebagai menyindir bahawa Anwar wajar mengundurkan diri demi membina kemah besar yang diharap akan disertai Pejuang. Cukup kita perhatikan tindak tanduk pimpinan Pejuang seperti Tun Dr. Mahathir, Mukhriz Mahathir dan Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Siapakah yang ego? Ahmad Asri sebelum ini mendesak kepimpinan amanah dan parti-parti pembangkang yang lain mengambil ketetapan agar mewujudkan semula Pakatan Harapan Plus dan melantik pengerusi PH Plus yang baharu setelah Anwar gagal mendapat ahli parlimen majoriti pada Ogos tahun lalu untuk mengambil semula Putrajaya. Kenyataan beliau itu dikecam oleh Setiausaha Pemuda Amanah Terengganu Muammar Gaddafi Muhammad Nasir sebagai menyimpang dari semangat kemah besar dan juga Grand Coalition yang didokong oleh Parti Amanah. Kesaan yang boleh menimbulkan perpecahan dalam Pakatan Harapan ini sebenarnya tidak akan memberi keuntungan sedikit pun kepada Amanah dan Pakatan Harapan. Pimpinan atau mana-mana individu dalam parti seharusnya jelas hala tuju parti dalam satu-satu usaha, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, walaupun Anwar Ibrahim gagal membawa kembali mandat, namun kegagalan itu tidak seharusnya digunakan untuk menimbulkan lebih kerosakan kepada Pakatan Harapan.
Kegagalan mendapatkan kembali kerajaan adalah tewas satu pertempuran, namun bukan peperangan besar pada pilihan raya umum ke-15 akan datang, ujarnya. Beliau berkata idea kemah besar adalah satu pendekatan oleh Pakatan Harapan yang menegaskan kesediaan untuk berunding dan bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk warisan, muda dan pejuang berdasarkan prinsip dan agenda reformasi demi kepentingan rakyat tanpa melibatkan kleptokrat. Walaupun idea ini tidak diterima baik oleh semua, namun rasionalnya masih boleh dilihat berbanding gesaan untuk menukar pengerusi tidak akan memberi apa-apa manfaat melainkan menimbulkan pergeseran dalaman Pakatan Harapan. Adalah pelik jika ada pihak gagal untuk sedar dan maklum bahawa kekuatan terbesar adalah pada gabungan trio Pakatan Harapan iaitu Keadilan, DAP dan Amanah, bidasnya. Kata Muhammad, penambahan kepada trio ini akan lebih menguatkan gabungan, namun idea cuba menukar Anwar Ibrahim yang memegang blok terbesar ahli parlimen dalam komponen Pakatan Harapan adalah janggal dan tidak berfikir panjang. Jadi adalah tidak berfikir panjang untuk membawa idea perpecahan bersama parti yang stabil, kedudukan bertujuan untuk berada bersama parti yang belum terbukti kekuatan. Orang putih kata nonsen, katanya. Menurut Muammar lagi, berdepan pilihan raya umum ke-15 yang boleh diadakan bila-bila masa sahaja, sebarang idea untuk memecah belahkan Pakatan Harapan adalah memberi manfaat cukup besar kepada musuh dan amat merugikan Parti Amanah itu sendiri. Pimpinan nasional saya cukup percaya faham dan maklum akan perkara ini. Namun, sikap lancang sibilangan pimpinan bawahan tidak membawa merealisasikan idea kemah besar dan Grand Coalition, sebaliknya merosakkan dari dalam, tegas pemimpin muda Amanah itu. Sudah tentu Parti Amanah memiliki saluran komunikasi untuk pemimpin akar umbi menyatakan pendapat masing-masing. Mereka tidak sewajarnya berlagak seperti cyber trooper yang menulis ikut suka hati sehingga mencetuskan pembalahan sama sendiri. Tidak hairan jika anak muda rasa meluat dengan gelagat pemimpin yang dilihat suka berbalah tanpa kesudahan. Anak muda juga adalah rakyat dan ingat rakyat sentiasa memahati.